Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد Muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita syukur kerana kita dapat bertemu semula. Kita sambung kelas pengajian kita melalui kitab ringkasan hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Muka surat 86. Muka surat tak? Nak teh Bang Ya. Nak teh Bang Ya, tengok Bang Ya alik ke tak? Muka surat apa? 94 noh. Padahal dia buka silap. Dia nak sembunyi tu. Nak test. Muka surat 94. Safha rakam 94. Hadis daripada Ummu Atiyah yang ke-9, yang mengurus mandian jenazah lelaki ialah orang lelaki dan yang menguruskan mandian jenazah perempuan pula ialah orang perempuan, melainkan yang telah dikecualikan seperti mana yang akan diterangkan lepas ini. Dan dalil-dalil untuk semua perkara ini adalah hadis daripada Ummu Atiyah. Katanya radhiyallahu anha, katanya dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab faqala ighsilnaha 3 أو 5 أو 9 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك قالت قلت وترا قال نعم واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه تعني إزارة قالت ومشطناها 3 قرون وفي رواية نقضنه ثم غسلنه فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها قالت وقال لنا ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. Orang perempuan tolong bagi perhatian kerana hadis ini berkaitan dengan jenazah perempuan. Zainab tu perempuan orang ya. Nah, yang mati ni siapa? Zainab. Zainab tu siapa? Anak kepada Nabi. Bini siapa? Mana kami nak tahu? Bini siapa? Bini Uthman. Bini Uthman bin
Affan. No. Uthman ni dia menikah dengan dua orang anak Nabi kan. Zainab dan budak-budak ni ibuh nama kucing ya, Raqiyah. Raqiyah. Boleh ke orang Melayu Raqiyah? Raqiyah. Raqiyah. Allahu Akbar. Mati dua-dua tu, mati yang kedua tu Rasulullah kata kalau kau ada seorang lagi anak perempuan, aku akan kahwinkan engkau dengannya. Maka sebab itulah Nabi SAW gelarkan dia sebagai apa? Dzunnuraini. Nabi SAW masuk menemui kami sewaktu kami sedang memandikan putrinya, yakni Zainab. Kami ini perkataan siapa? Ummu Atiyah, perempuan lah. Sebab itulah yang ni hadis ini dijadikan dalil bahawa orang perempuan memandikan jenazah orang perempuan. Sebab yang memandikan jenazah Zainab ni siapa? Ummu Atiyah dan geng-geng dia. Bila mereka nak mandi, Rasulullah masuk bukan masuk tempat mereka mandi lah, pergi dekat dengan mereka. Rasulullah kata, baginda bersabda, mandikan dia sebanyak 3 kali, atau 5 kali, atau 7 kali, atau lebih daripada itu. 3, 5, 7 atau lebih. Jika kamu semua difikirkan ia diperlukan, makna kalau rasa macam tak berapa nak clear lagi, 7 tambah lagi. Maknanya boleh. Ummu Atiyah kata, saya tanya, apakah memandikannya dengan bilangan ganjil? Witr, ganjil. Salman, witir itu pada? Pasal parti kot lain. Dia nampak habis semua yang mengaji. Pasal parti kat lain tu tanya tu. Tu lupa. Witir pada ganjil. Ganjil pada 1, 3, 5, 7, 9, 11 desebek. Desebek tu dan sebagainya lah. Desebek. Kalau dah leh-leh tu dan lain-lain kan. Saya tanya dia, maknanya kata Ummu Atiyah, tanya dia, kata maksud kamu mandi dengan bilangan ganjil kah? Sebab kamu sebut apa? 3, 5, 7. Hak yang dia tanya tu pasal apa? Pasal Nabi kata tambah lagi kalau perlu. Sebab tu dia jadi muskil. Dia tanya dia, adakah tambah itu juga dalam bentuk ganjil? Nabi kata, ya. Maknanya tambah dalam bentuk ganjil. Dalam satu hadis Nabi SAW berkenaan ganjil ni, Nabi kata, innallaha witrun yuhibbul witr. Innallaha witrun, Allah Ta'ala itu ganjil, yuhibbul witr, suka kepada yang ganjil. Suka kepada yang ganjil. Kita pun nanti kalau nak makan harum manis, makanlah sebiji. Tak cukup sebiji, makan 3 biji. Tak cukup 3 biji, makan 5 biji. Macam juga kalau kita orang mari rumah kita kan, jamu harum manis, jamu sama ada 3. Kita pun bila orang jamu sebiji, kita kata tak cukup sebiji, boleh 3 biji kan. Nak bagi 2 tak boleh, pasal genap. Baginda menjawab, ya, dan jadikan mandian yang terakhir dengan kafur barus. Kafur Arab berpanggil kafur barus, atau sedikit daripadanya. Maknanya sedikit, maknanya maksud dia, maksudnya ada wangi-wangian sikit. Baru lepas kan hadis yang minggu lepas ada juga disebut wangian. Apabila kamu semua sudah selesai mandikannya, maklumkan kepadaku. Bila dah selesai dah, sampai dah cukup semua mandi dah, habaq aku. Maknanya aku akan habaq pula apakah tindakan selanjutnya. Maknanya ini mungkin kali pertama mereka menguruskan jenazah, ataupun mungkin Nabi SAW nak habaq ke mereka cara yang lebih baik untuk memandikan anak dia. Sebab yang mati itu siapa? Anak dia.
Setelah kami selesai memandikannya, macam mana yang Nabi suruh, kami buat macam tu. Lepas pada habis, kami pun memaklumkan kepada baginda. Baginda mencampakkan kepada kami idar. Idar ni kain. Idar ni pada kain lah. Tengok di bawah tu 89, bawa jari tepi ke bawah nombor 89 juga tu. Hak bawah sekali tu 95 bukan dia. 89 tu, iaitu kain sarung yang menutupi separuh badan bahagian bawah. Inilah kain pelekat kita, kain batik itulah. Izar kan. Dalam konteks alam Melayu kita tu dah bak tu, kain pelekat adalah gambaran yang terbaik untuk izar. Kain pelekat lah ni, tak ada kain pelekat apa jadi seluar dah. Kain pelekat apa jadi seluar dah. Kain batik tak ada. Ada tak dia buat seluar? Kain batik ada tak? Ada juga yang keren. Ada juga. Jadi nak panggil apa tu? Seluar batik kan. Okey, bila ada sebut izar ini, orang yang pakai kain pelekat, kain batik tak, saya tak sebut. Orang yang pakai kain pelekat, mana orang lelaki bila pakai kain pelekat, pastikan kain pelekat itu atas daripada buku lali. Sebab Nabi kata ma faqal izar finnar. Ma faqal izar finnar. Ini bahaya takut nanti berah. Kerana punca benda tu ya menyebabkan kita diheret masuk neraka. Walaupun ada hadis yang menjelaskan dia dikaitkan dengan khuyala. Apa makna khuyala? Sombong. Orang yang mengheret-heretkan kainnya dalam keadaan sombong. Walaupun dikait gitu, tapi kita berhati-hatilah. Takut-takut nanti kita tersombong. Kan? Kita jagalah. Maknanya angkatlah kain kita tu atas sikit daripada buku lali. Kita tengok. Okey, larangan isbal ini dah masuk dah, kita cerita apa dah. Umar bin Al-Khattab bila dia dekat nak mati dah. Ibnu Abbas mari ke dia pakai kain dalam keadaan labuh, maka dia kata, dia panggil balik, dia kata irfa, angkat kain tu. Dia angkat, kemudian dia angkat tu sampai kepada separuh betih. Sampai separuh betih. Pasal apa? Pasal takut dengan ancaman. Ancaman tadi. Kita tak lihat kalau pakai tinggi-tinggi tu orang kata darat pula. Darat benda tu. Kan? Hang darat ke hang lok ke, daripada aku masuk neraka lebih baik aku jadi darat. Tu. Kerana hak mana yang kita nak pakai lagi? Kan? Tentu kita akan pakai hak yang Nabi sebut kan. Baginda mencampakkan kepada kami izar. Makna bukan mencampak pungai tak, mana menghulurkanlah, bagilah. Soalah kat depa. Baginda bersabda, jadikan kain itu sebagai lapisan pertama yang membaluti badannya. Tutup dengan kain ni. Maknanya Allahu a'lam, mungkin sebagai syafaat ke, Allahu a'lam lah. Itu kelebihan Nabi. Kita bukan ada kelebihan apa pun. Ni kita pun duk buat lagu tu agak ambil kan pikat kau ni buat tu. Tak ada kelebihan apa kita. Kan? Besar ya. Habis sangat kita pasal apa hang bagi? Pasal kain pelikat Langkawi. Pasal tu ya kot kan. Baru beli. Ya, jadikan kain itu sebagai lapisan pertama yang membaluti badannya. Dia, yakni Ummu Atiyah berkata, kami menyikat rambutnya. Ni, ambil perhatian golongan muslimat. Orang perempuan ni rambut dia panjang kan. Jadi bila mandi apa semua, bila nak dah selesai mandi kami menyikat rambutnya menjadi 3 bahagian. Rambut tu belah 3. Kita tak erti pasal kita botak sedia. Nampak tak erti kan? Belah 3 lah. Orang pandai lah. Menyikat menjadi 3 bahagian, mana belah 3. Dalam riwayat lain kami menguraikannya kemudian membasuhnya. Lalu kami membuat rambutnya menjadi 3 jelinan. Mana ada satu riwayat lain kata kami buat bagi serogun dulu, basuh apa semua, kemudian baru pecah kepada 3. Ada riwayat kata ikat dulu, ada riwayat kata basuh selesai baru belah
belah 3. Lalu kami buat rambutnya menjadi 3 jalinan. Mana 2 di bahagian kiri. Ni dijelaskan. 2 belah kiri dan kanan. Mana belah 3, 1 tu kanan, 1 kiri, dan manakala 1 lagi di bahagian jambulnya. Tengah. Jambul tahu tak? Tengah lah kan? Tengah lah jambul. Dan kami letaknya di bahagian belakang. Punggai pergi ke belakang. 1 belah kanan, 1 belah kiri, 1 lagi punggai pergi ke belakang. Kita nak punggai apa betul? Kan? Dia, yakni Ummu Atiyah berkata, baginda bersabda kepada kami, hendaklah kamu semua mulakan dengan bahagian kanannya dan anggota-anggota wuduknya. Okey, apa maksud dia ni? Maknanya sebaiknya sebelum memandikan jenazah itu, nanti saya akan bagi, lepas pada kita habis bab jenazah, kita baca habis semua, saya akan bagi ringkasan supaya jadi pedoman kita kan. Ada di kalangan ni yang mahir dah ni kan. Tapi mana nak tahu darurat, tak ada orang lain ke, tinggal kita ya. Alhamdulillah lah, kita belajar, kita buatlah sekat mana yang kita boleh kan. Nak mandi jenazah itu kena ambil satu kain yang disebut macam kain pelekat tadi kan. Kain tu tutup kain selai tu baru mandi. Baru mandi. Okey. Dan mulakan, last sekali hadis kata apa? Mulakan dengan bahagian kanannya. Nak mandi tu nak jurus kanan dulu. Kemudian baru jurus kiri. Kemudian bila nak gosok apa semua tu, dan mulakan dengan anggota wuduk. Sebab itulah ada riwayat yang sebut kata dah basuh, cuci, buang najis apa semua, mula sekali buat apa? Ambil wuduk. Mula sekali ambil wuduk. Tapi kena cucikan dulu lah. Dan takut saya terlupa, saya beritahu lah bila dia dulu saya ingat sahabat lah, wallahualam, ulang balik, bila dah habis nyawa seseorang hamba tu kan, adik kita ke ayah kita ke mak kita, bila habis, benda yang mula-mula yang kita buat apa dia? Tarik pergi pejam kan. Pergi pejam mata tu, kemudian apa dia? Cuci najis bawah. Tuan-tuan nak mati terberak, bahasa mudah saya cakap lah, terberak. Dan saya sendiri 2-3 kali lah hadir jenazah orang nak mati ni, memang terberak, nyawa terbik kan. Kaki patah pun terkencing, terberak kan. Ini nyawa, roh keluar. Allahu Akbar. Cucikan tu supaya apa? Kita anak beranak yang dekat dengan kalau pak kita mati, pak kita tu, terus kita dapat sembunyi keaiban. Najis kan, buat apa aku pergi buah. Biasalah orang-orang ni bisa, dia bukan nak cakap elok kan, dia akan sembunyikan, selesaikan benda-benda tu. Parti tengok tubuh badan tu ada apa-apa kekurangan, pergi clear. Okey, pergi clear tu. Dan kalau boleh selesaikan dengan seberapa segera yang boleh, tak payah duk tunggu apalah. Bila dah mati taruh apa lagi? Tak perlu taruh dah. Yang duk taruh tu terpaksa taruh lah. Terpaksa taruh tu tak mati lagi. Dia ni bila nak mati, tak boleh kata lagu tu lah. Dengan aku tak larat dah ni. Tak. Hak tu memang kena taruh, wajib tak kita lah tu. Kena jagalah. Kena sabar lah. Okey, yang ke-10. Hak ni dia cerita secara ringkas. Yang ke-9 ni tata cara nak mandi secara melalui riwayat Ummu Atiyah. Yang ke-10 pula, mandi juga menggosok badan jenazah. Jadi apa yang kita dapat ambil manfaat pada hadis Ummu Atiyah ni? Yang pertamanya apa? Orang perempuan mandi orang perempuan, orang lelaki mandi orang lelaki. Bila nak mandi, tutup dengan kain selai. Kain selai. Disebut pada diri izar. Izar tu kalau kita orang Melayu kan, kain pelekat lah kan. Tak pakai kain pelekat tak apa. Saat ni kita tak payah mandilah jenazah ni, secopeng tak ada kain pelekat. Tak. Maknanya macam rupa kain pelekat tu. Kain sebidang lah kita kata. Kain lah, kain sebidang.
Saya duduk tutup dengan baju kemeja pula, mana nak boleh, tak muat kan. Tu maksud dia. Kain, bila kain tu dia, kain dia sebidang dia, tutup elok lah kan. Kemudian bila nak jurui, nak mandi tu, mulakan yang belah kanan. Kemudian mulakan dengan anggota wuduk. Anggota wuduk yang 4 tu lah. Okey. Maknanya seelok-eloknya berwuduk dahulu sebelum kita mandi anggota yang lain. Okey, yang ke-10. Tak berapa panjang cerita kita ni. Ke-10, menggosok badan jenazah dengan cebisan kain. Ni memang dok buat gitu agak kan. Juara mandi jenazah. Pada hari sini dok ngurus jenazah. Mandi jenazah mangah lagi pada. Kat mahal tu. Kalau saya abang tak betul gitu kok. Ke-10. Tegak lagi cengih. Ke-10, menggosok badan jenazah dengan cebisan kain. Ada kain yang kita buat khas lah. Mana janganlah duk ambil kain hak orang duk buat relas kaki tu. Kain baru lah, kain elok, percah-percah kain tu taruh elok, boleh guna kan. Guna. Dengan cebisan kain di bawah kain yang menutupnya selepas menanggalkan kesemua pakaiannya. Faham balik lah kan tadi kan? Maknanya tadi sebelum kita mandi, kita tutup dia dengan kain selai, kain pelikat tadi ni. Kemudian bila kita nak mandi dia tu, janganlah pergi duduk angkat. Arai kau boy. Tak boleh angkat. Duduk gitu lah, kita suar gitu ya. Haram melihat aurat walaupun dia mati. Jaga elok. Jangan duk buat mudah. Orang kita pula pelik. Pakat nak tengok lah. Haru juga. Saya bila orang mandi orang rajin jadi pak gad. Saya amat beh. Hak yang perempuan pun gaduh nak tengok. Hampa nak tengok atas penamanya. Kan? Akhir dah. Akhir ke awal ke hang tak boleh tengok. Jangan duk buat main. No? Tak boleh. Allahu Akbar. Maknanya kita faham bahawa kalau orang mati pun sampai begitu syarak cemburu kan. Apatah lagi orang hidup. Mudah orang lah ni menayang tamah. Kan? Sekelen. Kalau orang kata sekelen. Senaja. Sekelen. Selepas menanggalkan semua pakaiannya. Tak boleh mandi dalam pakaian. Yang boleh mandi dengan sekali pakaian ni siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Sekali kita jumpa hadis tu. Kalau dah lah. Kalau sanggup tunggu sampai sahur. Inilah yang diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia. Hadis ni. Daripada Aisyah, hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Lama aradu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabihi kama nujarridu mautana. Tu, garis tu. Kama nujarridu mautana. Tok Syekh harap. Min siyabi kama nujarridu mautana. Itu dalil dia. Dalil dia di situ. Kama nujarridu mautana. Di situ dalil dia. Am naghsiluhu wa alayhi thiyabuh. Falamma ikhtalafu alqa Allah alaihim an-nawm hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadrih thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu an yaghsilu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayhi thiyabuhu faqamu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasaluhu alayhi qamisuhu yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis wa yudallikunahu bil qamis duna aydihim wa kanat Aisyah taqul law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uh. Banyak di sini kita ambil dalil. Ketika para sahabat hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, siapa yang mandi Nabi? Sahabat. Lelaki.
Mereka berkata, demi Allah kita tidak tahu. Sama-sama mereka duduk bersembang. Kita nak buat lagu mana ni, kita tak tahu. Adakah kita nak menanggalkan semua pakaian Rasulullah SAW? Dia, ni dalil dia ni. Sebagaimana kita tanggalkan pakaian jenazah kalangan dalam kalangan kita. Maksud dia, maksud dia bila sahabat-sahabat ni mandi sama-sama depa, orang biasa ni, mereka akan menanggalkan pakaian habis cuci dan tutup dengan kain yang kita kain pelekat izar tadi ni. Kan? Sebelum mandi tutup, kemudian tanggalkan semua pakaian, tak boleh ada sorak benang pun. Yang ada apa dah? Kain yang menutup tubuh tu saja. Faham di sini? Sebut hadis Aisyah. Dia kata, kita nak buat lagu mana ni? Adakah kita nak mandi dia seperti mana kita mandi kawan-kawan kita yang sebelum ni, iaitu kita tanggalkan semua pakaian dia, kan? Ataupun kita cuma memandikan baginda sekali dengan pakaian baginda mandi, sekali dengan pakaian, tak belucuk buang langsung, tak loneh buang langsung. Nak buat kena ni, kita jadi muskil ni, tak tahu nak buat ni, bukan orang main-main ni, Rasulullah ni. Ketika mereka sedang berselisih, waktu kepekawat duk keli tu, duk jadi duk muskil tu, Allah jadikan mereka tertidur, jadi pakat mengantuk. Ini kata mukjizat Nabi ni, kan? Pakat lena mengantuk, tersenguk, sehingga ni lena tu mana? Sehingga tiada seorang lelaki di kalangan mereka melainkan dagu mereka menyentuh dada mereka, senguk. Nak tunjuk contoh tak? Tak ada contoh. Pagi-pagi boleh tengok contoh. Malam tak ada contoh. Sehingga dagu belaga dada. Mana lena sungguh, bukan kata melawak-melawak. Kan? Tapi ada rekod sakan benda tu. Hantam atas meja terus. Ada man macam tu? Ada kan? Ada. Tak kira tanya man. Okey, maknanya lena Allah Taala bagi sungguh, lena sungguh pun tak. Kemudian waktu depa lena tu, kemudian ada seseorang melaungkan sesuatu dari sudut rumah mereka. Sudut rumah mereka tidak tahu siapakah dia. Siapa dia? Malaikat. Apa dah? Dia kata apa? Hendaklah kamu semua memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian baginda. Maknanya bukan depa lena pun sebenarnya. Jadi Allah Taala jadikan depa tu seolah-olah mengantuk, tak pasan. Pasal apa? Pasal tak bagi nampak. Kalau jaga elok nampak malaikat tu lari tinggal mayat habis. Kan? Itu di antara hikmahnya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana terima wahyu di yang pertama di Gua Hira tu balik demam. Kan? Isra' Mi'raj pun bila Jibril rupa dengan rupa yang sebenar di Mekah kan. Pensan. Kita ni kan mati terus kan. Hendaklah kamu semua memandikan Nabi SAW dalam pakaian baginda. Maknanya apa dah? Mandi. Semua jenazah dimandi tanpa selai pakaian, kecuali yang menutup di atas dia saja. Kecuali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu benda yang nak abang siap-siap terlepas. Dalam keadaan kita mandi jenazah tadi ni, dalam keadaan tak ada pakaian pun, masih lagi kita kena belapik. Kena belapik tu, kena ada sarung. Sarung tangan kain tu. Kan? Tak boleh sewenang-wenangnya, ya Allah. Lalu mereka pun bangun. Dengar suara tu, terkejut jaga. Dan memandikan baginda dalam jubah baginda. Mandi tak? Mereka menjurus air di atas jubah baginda dan menggosok baginda dengan jubah tersebut
dan bukan dengan tangan mereka, bukan atas tangan, bukan mana tak kena tangan ni boh, kena atas jubah. Habis cerita. Aisyah kata, kalaulah dahulu aku tahu apa yang aku tahu sekarang, nescaya tidak ada yang memandikan baginda melainkan isteri-isteri baginda. Aku tak bagi can kat depa lain dah. Bukan senang. Kan? Nak apa? Nak berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada di kalangan ulama mengambil pendapat daripada sini mana boleh isteri memandikan suami. Boleh. Tapi adalah di sana hudud dia. Ada punya hak dia. Okey, tak ada pertanyaan noh. Maya parti menikah sekan. Ada muskil bah? Tak ada noh. Okey, tak ada, kita pergi seterusnya. Jadi apa yang kita dapat ambil daripada hadis yang Aisyah ni apa? Mandi jenazah tak boleh berlapik. Jenazah tu tak boleh berlapik tubuh dia tu. Tutup saja. Tak boleh kita mandi atas pakaian dia. Tak boleh. Siapa dia sekalipun dia mesti mandi dalam keadaan selai sepinggang, kecuali yang menutup atas tu pasal apa? Untuk menutup pandangan kita daripada melihat kepada aurat dia, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ke-11, dia bagi penjelasan lagi. Tujuan menutup badan jenazah dan menggunakan cebisan kain untuk menggosoknya adalah supaya tidak dilihat dan tidak disentuh auratnya. Tak boleh duk buat ikut dan. Sungguh kata dia jenazah, bukan tongkai kayu. Tak boleh duk buat tak ketahuan lah. Kena apa dah? Kena hormati. Kerana Allah Ta'ala sendiri pun hormat. Allah Ta'ala sendiri memuliakan. Apa Allah sebut dalam Quran? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Laqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam. Itu kita tak boleh tak tahu Allah kepada manusia. Bukan kita manusia, binatang pun tak boleh. Tak boleh buat tak ketawa Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami biarkan mereka hidup di atas daratan, dalam lautan. Sampai tahu tu. Allah buat bagi taskhir, Allah bagi kemudahan. Kita pula lagi Allah bagi akal kepada kita, buat pula, cipta pula alat, bukan setakat duduk atas darat, bukan setakat duduk laut, duduk atas angin. Kemas. Kita kemas lagi. Bagi duduk atas angin. Wa razaqnahum minat tayyibat, dan kami rezekikan kepada mereka yang elok-elok. Tapi malangnya manusia makan hak tak elok. Kan? Yang merosakkan tubuh badan. Okey. Dan yang sahihnya, supaya tujuan tutup tu ya, supaya apa? Supaya tidak terlihat dan tidak tersentuh aurat. Dan yang sahihnya aurat lelaki adalah daripada pusat hingga ke lutut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma bainas surrati warrukbati auratun. Apa yang di antara pusat dan lutut adalah aurat. Ini bagi lelaki. Sebab itulah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi izar kepada mereka. Sebab apa? Yang mereka mandi itu siapa? Perempuan. Lelaki sikit ya, perempuan dia dia besar lagi aurat dia. Jauh lagi. Medan itu luas lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan hadis Nabi SAW, al-fakhidhu auratun, paha adalah aurat. Hadis ini sahih. Bagi sesama wanita muslimah, orang faham tak? Mestilah ditutup aurat mereka selain tempat-tempat perhiasan. Tak apalah, sama-sama mereka. Sebab itu bila mandi orang perempuan, orang lelaki tak boleh pergi duduk buat celaru. No? Pergi duduk buat kalut, sabun nak lagi. Bagi mereka lah urus. Tak ada pasal kita kan. Selain tempat-tempat perhiasan seperti kepala, telinga, tengkok, bahagian atas dada, yang ni bahagian yang orang gantung rantai, lengan bawah dan sedikit anggota badan, iaitu bahagian dumluj. Apa dia dumluj tengok bawah tu? Iaitu gelang yang diletakkan di bahagian lengan. Pergelangan tangan. Kaki dan bawah betih, tempat gelang kaki. Mana kaki belah tapak tu dan juga gelang kaki dekat itulah. Selain daripada yang disebut ini ialah aurat dan mestilah ditutup. Ini aurat sesama perempuan. Sesama perempuan. Perempuan mana ni? Perempuan muslimah. Kalau dengan bukan muslim, non muslim, full. Jaga elok. Tak boleh masuk lah. Ni cerita mayat ni. Cerita mayat. Itulah kadang-kadang budak-budak sekolah tu dia tak faham kan. Ada yang asrama yang duduk sekali dengan yang bukan Islam semua tu, dia bukan kira apa nak buat guna. Hak Melayu betul arti Melayu, hak tak Melayu betul arti Melayu, jangan kering. Kan? Jaga elok. Tak boleh. Perempuan sama perempuan muslim, okey, tak apa. Aurat dia ada, kan? Daripada apa? Pusat sampai ke lutut. No? Tapi kalau cara lain daripada muslimah dengan non-muslimah, macam mana aurat dengan lelaki? Perempuan itu macam mana aurat dia dengan lelaki yang dihalalkan kahwin, macam itulah juga aurat dia dengan perempuan non muslim, perempuan yang bukan Islam. Allahu akbar. Boleh bercakap lah. Bab hukum kita cakap lah kan. Salah orang nak buat tu bulan ke dia. Tapi dia atas orang kata apa? Atas didikan. Atas didikan di rumah kita lah. Haram bagi wanita muslimah untuk membukanya di hadapan mereka. Tak boleh. Selain daripada yang disebutkan ini ialah aurat dan mestilah ditutup, tidak boleh dilihat oleh wanita seperti mahramnya. Haram bagi wanita muslimah untuk membukanya di hadapan mereka. Jaga elok-elok. Itu bila nak mandi mayat jenazah perempuan, kalau boleh kena ada pengawal sama lah untuk jaga tu. Masuk hak tak tahu lah. Kadang-kadang yang mati itu budak sekolah, kawan-kawan dia mari bukan Islam pun dah, jagalah. Ada limit dia, ada sempadan dia. Kita jagalah. Allah kata tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah sempadan-sempadan yang Allah dah tetapkan, jangan kamu melepasinya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman wala yubdina zinatahunna illa ma dhara minha wal yadridna bi khumurihinna ala jubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna ikhwanihim aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna.
Ini aurat perempuan ni. Aurat perempuan ada setengah orang. Dia duduk sembang dengan orang jantan biasa ya. Kawan-kawan dia kepada orang kampung ni kan. Bila ustaz pergi ke, tok imam pergi ke, dia tutup terus. Dia aurat dia dengan tok imam ya. Dengan ya tok imam. Aurat dia dengan tok imam, dengan ustaz ya. Kalau dia sembang dengan orang lain, biar orang biasa, orang kampung biasa ni. Tak kadang-kadang Bang Li nak pergi mana tu? Sambil duduk sidai kain bekas terang ni ya. Ya Allah. Aurat tu jaga elok. Kita duduk bubuh bedak, jaga elok. Bubuh lotion ni. Lalai kali masuk neraka. Hak yang kita duduk bubuh tu. Hak yang kita duduk jaga tu no. Apa maksud ayat ni? Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka, yakni daripada memandang yang haram. Apa maksud dah? Aurat. Jangan memandang aurat. Dan memelihara kehormatan mereka sendiri. Depa jangan tengok orang, hak depa jaga. Tu maksud dia. Macam tu juga dengan lelaki. Sebelum ayat ni Allah kata apa? Qul lil mu'minina yaghudduna absarahum wa yahfadhu furujahum. Kata kepada orang mukmin, jaga pandangan mereka. Daripada melihat aurat orang dan memelihara kemaluan mereka. Kemudian Allah kata kepada perempuan, wa qul lil mu'minati yaghdudna absarahunna wa yahfazna furujahunna. Kata kepada perempuan-perempuan mukmin, jaga pandangan mereka, jangan melihat aurat orang, dan juga peliharalah kemaluan mereka. Jaga. Maknanya jaga aurat kita dan jangan melihat aurat orang lain. Dan janganlah memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan. Apa maknanya? Bukan faham tu memperlihatkan. Jangan tunjuk. Baru faham. Memperlihat ke mana? Jangan menayang. Jangan duk tayang ke orang aurat kita tu. Abang kita memperlihatkan, tak faham lah. Kan? Maknanya jangan duk tayang ke orang, jangan duk tunjuk ke orang. Apa dia? Perhiasan tubuh mereka. Jangan duk tunjuk. Kecuali yang zahir daripadanya. Muka. Yang zahir padanya muka. Kalau tutup muka, nak berjalan ke mana? Temuai kan? Itu setengah pandangan. Ada di sana sampai muka pun kena tutup. Tu bila tu? Jika sekiranya mendedahkan muka itu boleh mendatangkan fitnah, kena tutup. Kan? Lagu kita ni muka tak laku ni tak apa kot payah. Kan? Tapi dia tak boleh kira lagu tu. Kan? Orang ni dia tengok kau ni dia tak berkenan, dia tengok kau ni dia berkenan. Orang yang dia tengok dia berkenan, orang lain tengok tak berkenan. Masing-masing. Kan? Aku heran sungguh jatan tu, dia segok. Dia berkenan kat tempat suduh. Ada. Kita dah heran ni macam mana dia boleh berkenan kat kau ni. Abang Din. Pada huduh pek. Nampak tak? Macam mana? Allah yang campakkan. Allah yang campakkan. Kan? Tidak ke tak menikah? Kita tengok hak duk rajin menikah tu, hak tak segak mana pun. Hak segak-segak tak apa boleh nikah pun. Dan hendaklah menutup belahan leher, tengkok baju tu. Kecuali yang zahir tu muka, tapak kaki, tapak tangan, zahir tak boleh tutup. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Tudung tu bagi labuh. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka yang dalam, melainkan kepada suami mereka,
atau bapa mereka, atau bapa mertua mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara laki mereka, anak menakan, anak saudara, atau anak bagi saudara-saudara perempuan mereka, anak saudara, anak adik, anak kak, atau perempuan-perempuan Islam sama-sama perempuan-perempuan Islam. Yang ni dia panggil apa? Mahram. Mahram. Bukan muhrim. Muhrim tu hadap muka tu. Nak pergi buat haji tu muhrim. Hak yang ni mahram. Mana yang diharamkan kahwin. Kan? Ada orang dia kera adik-beradik dia pun tak apa. Kan? Naik motor macam mana? Mari nampak naik motor nyata. Dia kata, Allah ustaz bukan siapa. Sempupu. Sempupu haram lah cik. Oi, hang boleh menikah dengan dia. Tapi dah tak faham kan? Tak faham. Muhammad nak tanya apa? Tengok angkat tengkok luar daripada kebiasaan. Tak biasa tu. Angkat tengkok macam tu. Selalunya tengkok ke bawah. Okey nah. Jadi ayat apa ni? Surah apa ni? Surah An-Nur ayat 31. Okey. Bayar duk tak boleh tu. Okey, apa yang kita faham di sini? Maknanya jenazah. Maknanya bila kita nak mandi dia, kita mesti jaga aurat dia. Jaga aurat dia. Jangan mendedahkan aurat dia. Jangan sewenang-wenangnya. Kadang-kadang kita duk perhati orang mandi ada yang kasar. Kan? Dia gosok sampai terselok paha lah apa semua, tak boleh. Kawan tu tak boleh nak kata apa. Kalau dia hidup dia kata woi, dia kata aku tu dah. Tapi dah dia mati dia tak boleh nak kata apa. Kita lah kena jaga, kan? Kita lah kena jaga. Kalau dia kata woi itu pasal lari tinggal dia, kan? Jadi jaga. Maknanya dia buat mari dalil ni nak apa? Menjaga aurat, jaga elok. Supaya apa? Supaya kaiban itu tidak terdedah. Okey. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.